الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul Azim. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, ada satu ayat di dalam Al-Quran namanya surah An-Nisa, ayat yang ke-77. Surah An-Nisa ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah wa atuz zakah. Baik, kalau kita lihat daripada ayat ini yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tahanlah tangan kamu, dirikanlah salat dan keluarkan zakat, tunaikan zakat, bayarkan zakat. Ini satu ayat di dalam Al-Quran mengisahkan tentang keadaan setengah daripada masyarakat. Kita mulakan dahulu daripada masyarakat Madinah. Waktu Rasulullah berada di Mekah, Madinah tu nama dia Yathrib. Dia bukan nama Madinah, nama dia ialah Yathrib. Bila Rasulullah berdakwah di Mekah, orang-orang di Mekah ni tolak Rasulullah. Hanya beberapa orang sahaja yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain ni bantah. Abu Jahal bantah, Abu Lahab bantah, dan banyak lagi lah abu-abu yang lain. Sehingga mencapai satu kemuncak, mereka nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berdakwah ni tak kira tempat. Nabi berdakwah ni dia bukan berdakwah macam kita ni mudah. Ada sedia kursi, sedia kipas, setengah tempat aircon lagi. Rasulullah berdakwah di mana-mana. Yang seronoknya bila Rasulullah berdakwah, yang sebelah sana pula buat riuh, buat joget lambak, buat konsert zaman tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallaghfihi la'allakum taghlibun. Mereka buat riuh rendah supaya orang meninggalkan Rasulullah, orang pergi dengar yang sebelah sana. Sebab yang sebelah sana tu ada hiburan,
yang Rasulullah ni bercakap soal agama. Dan Nabi Muhammad bercakap di mana? Di mana-mana sahaja ada peluang Rasulullah bercakap, Rasulullah bercakap. Termasuklah Rasulullah bercakap pada musim haji. Nabi pergi ke padang Arafah, Nabi bercakap di Arafah, Nabi bercakap di Jabal Rahmah. Nabi berdakwah di Arafah. Wahai manusia, berimanlah kamu. Wahai manusia, berimanlah kamu kepada Allah. Orang-orang Yathrib ni, orang-orang Madinah ni datang buat haji. Dia tengok Rasulullah ni tak berhenti berdakwah. Asal datang je musim haji, jumpa Rasulullah. Asal jumpa Rasulullah, musim haji lah. Tetapi orang tak mengikut Rasulullah. Orang Mekah tolak Rasulullah. Dan beberapa orang pemimpin daripada Madinah datang jumpa Rasulullah pada musim haji. Mereka kata kepada Rasulullah, kalau orang Madinah tak nak pakai Rasulullah, kalau orang Mekah tak nak pakai Rasulullah, kalau orang di Mekah ni tolak Rasulullah, kami di Madinah terima Rasulullah. Kalau orang Mekah tak nak pakai Rasulullah, datang ke tempat kami. Orang Madinah sudi menerima engkau, wahai Rasulullah. Nabi kata, tunggu sat dulu, aku nak dakwah lagi. Kalau tahun ini, tahun depan mereka masih menolak Islam, aku hijrah lah. Buat bai'ah. Bai'ah ni maknanya perjanjian, taat setia. Kami sudi menerima Rasulullah, kami suka menerima Rasulullah kalau Rasulullah hijrah ke Madinah. Mari berdakwah lagi sekali tuan-tuan. Orang tetap tolak Nabi Muhammad. Sampai mereka mengambil kata sepakat untuk membunuh Rasulullah. Maka Rasulullah pun hijrah ke Madinah. Dan di Madinah ni tuan-tuan ada banyak suku, banyak kaum, banyak kabilah. Ada kabilah Yahudi. Dan Yahudi itu pula banyak suku dia. Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Dan orang Arab Madinah pun banyak suku kaum dia. Yang paling besar Aus dan Khazraj. Dan tabiat Aus dan Khazraj, kerja mereka sejak ratusan tahun ialah berperang. Kerja dia, kamu bunuh aku, aku bunuh kamu. Kerja dia gaduh, perang. Siapa yang melagakan, siapa yang ambil untung? Bangsa Yahudi. Kamu nak perang? Silakan. Kami ada senjata. Tak ada duit nak beli? Hutang. Kamu nak perang? Tak ada duit? Tak apa, kami ada. Janji kau orang perang. Inilah istilah orang Melayu, kapal pecah, you yang kenyang. Akibat Aus dan Khazraj dia bergaduh tak habis-habis. Yahudi conquer ekonomi. Sebab orang Aus dan Khazraj kerjanya bergaduh. Industri air mereka pegang. Pasar dia orang pegang. Ekonomi dia orang pegang. Akhirnya orang Aus dan Khazraj hanya berbangga bahawa ini Madinah, negeri asal kami. Madinah ini adalah tempat asal nenek moyang kami. Tetapi nak minum air pun beli air daripada orang Yahudi. Lemah mereka. Sebab apa? Sebab berperang. Maka Rasulullah pun datang hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah hantar dahulu
sahabat-sahabat Rasulullah. Antara yang paling awal dihantar 2 orang. Namanya ialah seorang sahabat yang sangat muda. Yang sangat muda, umur dah belasan tahun, baru belasan tahun dah dihantar dah ke sana. Dan seorang lagi orang buta, Ibnu Maktum nama dia, Abdullah Ibnu Maktum, dihantar ke Madinah untuk mengajar orang-orang di Madinah tentang Al-Quran. Seorang lagi anak muda yang bernama Mus'ab bin Umair. 2 anak muda ni adalah orang yang awal-awal Nabi Muhammad hantar untuk mengajar orang-orang di Madinah tentang Al-Quran. Satu orang buta, seorang lagi anak-anak muda. Anak orang kaya yang masuk Islam. Nama dia Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka Rasulullah ni pun dinanti-nanti dah. Bukan kata Aus Hazrat orang Arab dia tunggu, orang Yahudi pun tunggu. Sebab mereka pun ada tok guru dia orang. Mereka pun ada ahli kitab juga. Mereka nak tengok Rasulullah yang datang ni betul ke Rasulullah. Sebab mereka baca kitab mereka, mereka nak tengok apa yang Nabi Muhammad buat sama tak dengan apa yang disebut oleh Allah dalam kitab mereka. Maka seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, kita dah sebut tentang hijrah. Orang pakai duk menyanyi sampai sekarang lah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ini lagu kita. Nabi sampai dulu di Quba. Nabi buat masjid 4 hari 4 malam. Nabi buat masjid. Akhirnya masjid yang pertama dibina di Quba. Saya pergi Madinah bulan 9 yang lepas. Kalau tuan-tuan pergi ke Quba sekarang, Masya Allah, masjid Quba dia sekarang cantik, lawa. Habis ni tepi-tepi ni dia orang dah tiles, cantik dah. Saya tengok satu tiles di luar tepi belah kanan masjid, mihrab sana, kiblat sana, di belah kanan. Saya tengok dia orang dah lapangkan, besarkan, lawa, dataran dia cantik lah. Saya tengok satu tiles marble, lain daripada marble yang lain. Yang lain bentuk lain, yang dia tu bentuk lain sikit. Saya pun pergi kat situ, tak ada apa dah, cuma tinggal marble saja lah. Apa dia yang lain tu? Di situlah ada sebuah telaga. Telaga itulah sangat bersejarah. Cincin Rasulullah jatuh dalam telaga. Sahabat-sahabat Nabi timba air, nak keringkan air, nak cari cincin Rasulullah yang jatuh di zaman Sayyidina Osman. Sampai kering telaga tu tak jumpa cincin Nabi Muhammad. Ni telaga ni. Tapi orang Arab ni dia tak suka benda-benda tu. Dia tutup. Dia bukan macam orang Melayu. Orang Malaysia ni telaga hang lipo pun dia belah. Telaga apa nama Langkawi tu apa? Mahsuri pun dia jaga. Melawat gila-gila macam kita. Dia orang tak, dia orang tutup rapat. Saya pergi ke Madinah tu tuan-tuan, sebab saya cari telaga Rasulullah yang masih ada lagi untuk merawat penyakit saya hari itu. Saya pergi pada hujung Ogos, saya balik pada awal September. Saya dapat 2 telaga Rasulullah di Madinah. Jarak dia daripada Madinah ke telaga tadi 2 jam 30 minit.
Daripada sini lebih kurang pergi KL lah, lebih kurang. Saya dapat 2 telaga. Saya ambil air dia, saya mandi, saya minum, saya wuduk. Satu telaga tu, asalnya telaga tu beracun. Racun. Tak boleh minum, mata air dia beracun. Rasulullah ludah dalam dia, jadi ubat telaga tu. Satu lagi telaga tu, Rasulullah ambil air dia, Rasulullah berwuduk di situ. Air daripada badan Rasulullah jatuh dalam telaga. Saya pun ambil tabaruk daripada dia, ambil berkat. Mandi. Alhamdulillah, dengan izin Allah, yang saya sakit setahun, saya sakit. Saya sakit yang keluar satu Malaysia, yang kecoh satu Malaysia, Ustaz Kazim ceramah pakai topeng semua tu. Setahun, September 2021 sampai September 2022, genap setahun. Alhamdulillah, dengan izin Allah, elok dah muka. Elok dah mangang. Elok dah, alhamdulillah, syukur. Jangan tegur pula, buat je sakit balik, mempuih saja. Alhamdulillah, tuan-tuan. Lega elok. Syukur pada Allah. Berkat. Bila saya cakap macam tu, ramai pula dia kata, Ustaz, telaga tu tang mana? Makcik nak pergi tengok. Oh, sudah. Wartawan tanya saya, Ustaz, telaga tu di mana? Kami nak tengok, kami nak pergi. Sampai sekarang, tuan-tuan, makcik sakit lamai dah, Ustaz. Oh, tak lega-lega. Makcik pun nak pergi. Ya Allah. Allahu Akbar. Dulu, kalau pergi umrah, tak boleh pergi telaga ni. Immigration dia, polis dia, halau balik, tak lepas. Kali ini alhamdulillah, tuan-tuan, ada sahabat saya di sana, dia bawa saya pergi. Dia punya penutup telaga tu saja, tebal meja, besi. Nak kepak ke tak boleh engkau, nak bengkok pun tak boleh. Orang Perak kata, bapa tebal gila, tuan-tuan. Orang Perak ni kalau hebat, bapak lah. Bapak. Dia jangan sebut mak, jarang. Bapak je, tuan-tuan. Sila. Kita start awal ni pukul 9. Masuk. Saya cadang nak berhenti lah 9.30. Tengok ramai pula masuk, sambung lagi lah, tuan. Ni dengar clear tak saya cakap ni? Macam bergema, tuan. Tak apa, boleh clear. Baik, sila tuan, sila. Baik. Nak buat forum sebelah saya pun tak apa, insya-Allah. Baik, sambung balik. Alhamdulillah, elok lah. InsyaAllah saya pergi umrah lagi pada 2 hari bulan Disember ni, insyaAllah. Dah ramai pula nak ikut pula, dah habis tak boleh. Penuh tak apa. Nak tahun depan, tuan. Yang peliknya bila saya mandi air tu, waktu saya pergi, cuaca dia 50 darjah punya panas. Cuaca ni. Nak umrah tak boleh belah siang, belah malam. Panas gila. Gila pun tak panas macam tu. Tapi bila saya minum air dia, saya mandi air dia, Allah gitu. Saya mulakan basuh daripada kaki. Saya rasa, tuan-tuan, dia naik ke atas. Rasa benda tu naik, Allah. 8 tong saya mandi. Jadi makcik-makcik kalau pergi telaga tu, jangan duk mandi depan orang, malu. Dia tak ada tanda, laki perempuan tak ada. Air ada, dia pam buat naik. Jangan mangah pula dengan telekom mandi pula itu. Oh, harap tengok pasal pula lagi. Baik, tuan-tuan, di Quba Nabi duduk, kemudian Nabi masuk dalam Madinah. Apa benda yang Nabi buat selain daripada membina masjid?
Saya bila tengok masjid tuan-tuan tu, Allah, teringat masjid Quba warna putih lawa. Sampai-sampai tadi saya tengok masjid, Allah, subhanallah, cantik. Syukur pada Allah. Terbayang-bayang masjid Quba kita ni. Nombor dua yang Nabi buat ialah mendamaikan orang-orang di Madinah. Aus yang selalu berperang dengan Khazraj didamaikan. Dah, jangan gaduh. Kamu Islam, aku Nabi. Cukup. Kita satu Nabi, satu Quran, satu Tuhan, satu negeri. Cukup. Cukup itu dipanggil apa? Kuffu aydiyakum. Itu ayat yang saya baca tadi tu. Surah An-Nisa ayat 77. Kuf. Cukup. Jangan gaduh lagi. Jangan perang lagi. Jangan bertelagah lagi. Cukup, kata Rasulullah. Maka didamaikan Aus dan Khazraj. Dipanggil sebagai Ansar. Kamu dipanggil Ansar. Kemudian kata Rasulullah, ini sahabat-sahabat yang datang dari Mekah. Nama dia apa? Muhajirin. Sekarang dipersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Tidak ada gaduh, tidak ada pertikaian, tidak ada pertelagahan. Walaupun ada yang nak gaduh lepas itu. Ada yang mengungkit. Dulu tok kamu bunuh tok dia. Ada penghasut. Opah kamu dibunuh oleh tok dia. Keturunan kamu dibunuh oleh keturunan dia. Hampir bergaduh balik. Turun ayat Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallah. Allah turunkan ayat itu. Ingat. Berpegang teguh kamu pada tali Allah. Jangan pecah-pecah. Ingat dulu kamu dah hampir berada di jurang neraka, ditarik pada Islam. Kenapa nak gaduh balik? Akhirnya tuan-tuan, orang Ansar dan orang Muhajirin menjadi satu. Namanya umat Islam yang hebat di Madinah. Jadi perkataan di dalam surah An-Nisa ayat 77, Allah menggunakan perkataan Kuffu. Cukup. Kalau akak-akak, kalau suruh saya bercakap dah 2 jam, suruh berhenti, Ustaz, cukup. Jadi malam ni dapat kuf pun jadi dah. Apa yang kamu dengar ceramah Ustaz Kazim? Kuf. Jadilah, boleh balik lah tuan-tuan. Ataupun kafa ya Ustaz, cukup. Memadailah. Kafa tu maknanya memadailah. Kafa ya Rasulullah. Memadailah ya Rasulullah. Kafa, cukup. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala kata cukup. Dalam Quran Allah kata kuffu, untuk plural, untuk ramai-ramai. Cukuplah bertelingkah. Habis tu kalau tak bertelingkah, kami nak buat apa? Wa aqimus salah, dirikan sembahyang. Wa atuz zakah, bayar zakat. Masya Allah tuan-tuan. Okey, yang ni yang saya nak minta tuan-tuan tolong perhati. Saya seronok tuan-tuan dalam keadaan kita diambang pilihan raya. Kita diambang ceramah merata-rata, kempen politik. Tetapi tuan-tuan, boleh buat ceramah agama. Pelik tu. Pelik tu Haji. Apa kebendanya, kata orang Perak. Biar benar komen, kata dia.
Orang lain sibuk ngempen, tiba-tiba masuk dalam dewan, buatnya ceramah agama, mengajak orang berkasih sayang, mengajak orang mencintai Islam, mengajak orang mencintai Rasulullah, mengajak orang mencintai sama-sama kita. Hebat. Seolah-olah nak bagi gambaran. Udah-udahlah, cukup-cukuplah. Marilah ke agama pula. Nampak? Macam surah An-Nisa ayat 77 tadi. Udah-udahlah gaduh. Wa aqimus salat, marilah sembahyang. Wa atuz zakah, marilah bayar zakat. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah kata kuf. Agak-agaklah tuan-tuan, pertikaian orang kita ni, agak-agak kita lah, pertikaian bangsa kita ni bila nak habis? Agak-agak kita ni bertekak ni tuan-tuan, bila nak habis gamak? Sampai kita mati kah? Tak inginkah kita nak tengok satu masyarakat yang hidup dalam keadaan aman? Sila Datuk, sila. Terima kasih datang. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukran jazilan. Kali dia dah pilihan raya lah selection datang. Itulah. Baik, kita bagi tumpukan pada Datuk kita, insya-Allah. Baik. Terima kasih, walaupun dia sibuk, dia tetap dapat meluangkan masa dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Baik, sampai bila kita nak bertelaga adik-beradik? Sampai bila? Kalau dulu balik kampung seronok dengan lagu Sudirman, perjalanan jauh tak kurasa kerana hatiku melonjak sama. Sebab apa? Dulu-dulu balik kampung seronok, bakar lemang sama-sama, buat ketupat sama-sama, buat kuih raya sama-sama, tumbangkan kambing lembu sama-sama. Sebab pada masa itu orang balik kampung bawa kereta ke naik bas ke, di cermin kereta tidak ada logo. Hari ni anak-anak balik, menantu balik, di cermin kereta masing-masing macam-macam logo. Warna ini, warna ini, warna ini, warna ini. Banyaknya warna. Menantu dengan mertua masam muka, birah dengan berah masam muka. Dia hilang keseronokan. Malah nak balik. Lah dia beraya dekat KLCC dengan Bangla. Duduk kat KLCC raya, beraya sana selamat hari raya, dia kata bergaduh. Dulu-dulu kalau kita pergi masjid, gotong royong hebat. Seronok dulu-dulu. Ceramah Maulid sallallahu ala Muhammad. Sekarang bila datang masjid, menjeling. Dia tengok ya. Datang juga biawak ni. Biawak dia panggil tuan-tuan. Apa nak jadi bangsa kita ni tuan-tuan? Apa nak jadi umat kita ni? Kamu lupakah Rasulullah? Lupakah pada Islam? Lupakah kamu kepada Quran yang mengajak kita ini berkasih sayang? Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Sambung. Lama hilang kasih sayang antara kita. Dah lama dah. Kita jalin kembali, hubung balik perasaan kasih sayang. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Dirikan salat. Allah kata kufu aidiyakum, tahan tangan kamu. Pak siapa Allah suruh kita tahan tangan kita?
Kerana tangan inilah, ni tangan ni lah, ni tangan ni. Yang kita bergaduh sekarang ni pasal apa? Yang kita bertelaga hari ni pasal apa? Saman menyaman, bergaduh adik-beradik, adik kakak ni sebab apa? Pasal tangan. Tangan apa Ustaz? 1, 2. Boleh faham? 1, 2. Pasal itulah. Bergaduh. 1, 2. Marilah mari pergi mengundi. Yang inilah tuan-tuan hari ni bergaduh saudara, bergaduh kawan, berpecah belah di masjid. Sedangkan kata Allah, memadailah. Nanti kau datang pilihan raya, kau bangkaklah. Lepas tu kau bangunkan agama engkau. Yang kita nak jadikan benda itu sampai 24 jam, dalam sehari, dalam sebulan, dalam setahun, sampai kita mati, kita putus saudara. Memadailah kata Allah. Nanti kau pergilah pangkah, apa masalah kau? Yang nak pangkah sekarang, pangkah, tak boleh pakai, bergaduh. Yang akan ruginya siapa? Sebab itu Islam mengajak kepada kita ini dua benda. Dirikan solat, kata Allah. Tuan-tuan, Jamal Abdillah kata apa? Ni Jamal Abdillah ni. Jari jemari ku tak berhaluan, hanya mengikut rentak hati dan perasaan. Tu Jamal. Jamal kata apa? Jari jemari aku tidak berhaluan, hanya mengikut rentak hati. Sebab tu hari ini Allah kata, kuf, jaga tangan kamu cukup. Sebab tangan inilah yang menulis yang bukan-bukan dalam Facebook, yang bukan-bukan dalam TikTok, yang bukan-bukan dalam surat layang, yang tulis bukan-bukan dalam blog, yang tulis bukan-bukan ialah tangan. Yang kita hari ini berpecah belah pasal ada yang menulis, ada yang menghentam, ada yang memfitnah, ada yang share. Daripada apa? Share tangan. Yang buat kerja sekarang ialah tangan. Cuba tuan-tuan tengok. Sekarang saya bercakap. Tangan tuan-tuan buat apa? Mana faham? Tak faham sudah. Sekarang ni saya sedang cakap. Tangan buat apa? Kak leha duk rakam. Tengoklah kau, nanti kau silap cakap, aku edit, aku masuk TikTok. Kak nak pula duk WhatsApp. Kat mana? Dekat Dewan. Datuk dah sampai kan? Datuk Seri dah sampai? Dah sampai dah. Dia depan sekali kata. Mbak. Ni, tangan ni. Sagi balas dengan anak dia pula. Assalamualaikum. Akum. Mak dia jawab, wakelem. Anak dia tanya, kat mana? Dewan. Buat apa? Dengan ceramah Ustaz Kazim tadi. Seronok tak? Ngantuk gila. La subhanallah. Sekarang ni yang main tangan ni. Sebab tu Allah kata cukup. Jangan jadikan tangan ejen untuk memfitnah orang. Jangan jadikan jari-jari kita ini nanti bercakap di hari kiamat. Jari ini akan bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan yang akan bercakap. Dia report pada Allah. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab tu saya seronok. Dalam orang lain duk sibuk kempen merata ceruk dalam Malaysia ni. Duk hentam orang, tibai orang, balon orang, fitnah macam-macam, buka aib orang. Tapi tuan-tuan di Temerloh ni tiba-tiba menganjurkan ceramah agama, mengajak orang pesan jaga jari, jaga tangan, jaga mulut, jaga kasih sayang. Allahu Akbar tuan-tuan, subhanallah. Ini luar biasa. Luar biasa.
Tuan-tuan kalau datang sini nak tengok saya nak hentam apa benda, sorry lah, saya bukan jenis tu. Ada yang datang malam ni bukan nak dengar ceramah pun, nak tengok muka Ustaz Kazim dah okey ke, itu je. Dia tengok di mana tak muka, di mana elok je aku nampak tak. Tuan-tuan yang saya muliakan, jadi tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala suruh kita tahan sekejap. Apa yang Allah suruh kita buat? Dirikan solat. Maksud dirikan solat itu apa? Dirikan agama awak, jaga agama awak, pertahankan agama awak. Jangan gaduh-gaduh lagi, duduk bincang, jaga elok-elok, selamatkan agama awak. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita hari ini tak jaga agama kita, apa akan jadi? Hari ini terang-terang orang jadi LGBT. Orang terang-terang tuan-tuan, dulu-dulu orang malu-malu. Sekarang LGBT terang-terang menari dengan suami dia dalam TikTok. Lah. Suami dia lelaki, dia pun lelaki. Tuan-tuan. Saya bila tengok dia duduk dalam TikTok tu, duduk menari dengan suami dia, menari depan suami. Siapa suami kamu? Rupanya jantan. Dia pun jantan. Oi, lembu pun cari betina tu. Lembu jantan. Yang orang manusia pula pergi cari jantan dengan jantan. Halau, kata dia. Udah. Hari ni manusia Islam kita ni tuan-tuan, kita takut. Yang nampak masjid cantik, yang nampak imarah, yang azan boleh kumandang, yang ceramah boleh dibuat, kita pertahankan benda ini. Di dalam perlembagaan kita, dia letakkan orang Melayu mesti beragama Islam. Pertahankan. Sebab hari ini orang sudah mencabar. Kenapa Melayu mesti Islam? Kenapa tak bagi hak kebebasan beragama? Oh, tidak. Dia kata bebas. Kenapa mesti Melayu? Sebab Allah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati hanya dalam Islam. Bersyukur hari ini orang Melayu mesti beragama Islam. Saya pergi negara lain, orang Melayu ada agama yang tak Islam. Yang kita bagi salam ke dia, pakai kepiah. Rupanya bukan Islam. Dia mai tanya saya, Pak, makan apa ya Pak? Kita ada sate. Sate apa bang? Kita ada sate sapi, sate ayam, sate biawak. Astagfirullahalazim. Mana boleh makan biawak bang? Ya kalau nggak makan biawak, kita boleh sate ayam. Bakarnya di mana? Ya bakarnya tempat yang sama. Sudah tuan-tuan. Bakarnya atas tempat bakar sate biawak. Astagfirullahalazim. Saya bangun terus tuan-tuan. Ini bukan Islam punya kedai, ini pakai kopiah. Tapi kita di Malaysia ni insya-Allah, yang ni yang orang nak kacau sekarang ni. Macam-macam ajaran-ajaran yang masuk. Kalau kita tak pertahankan, kita bimbang. Besok nak baca kunut pun tak boleh. Masuk neraka baca kunut. Buat tahlil masuk neraka, bid'ah kata dia. Sudah. Baca Yasin malam besok pun tak boleh, sesat. Sudah. Sebab tu Allah Ta'ala pesan pada kita, jaga agama kamu. Sebab hari ni pahaman-pahaman yang macam-macam dah masuk. Kacau. Tetapi apabila kita bertelaga, golongan ini akan masuk tuan-tuan. Dia akan kacau kita. Kalau kita tidak kuat, mereka akan ambil benda-benda ini. Dan kita bimbang.
konon-kononnya bergerak atas kebebasan manusia, hak-hak individu. Dia akan jadi kuat kalau kita jadi lemah. Maka mari kita kuatkan benda ini. Kita bersyukur kita duduk di sebuah negeri yang meletakkan Islam negara sebagai agama negara, Islam sebagai agama persekutuan. Baru ni pun tuan-tuan kecoh satu dunia. Ustaz Kazim bertanding pilihan raya. Lah, yang mana demam, lega terus. Yang mana dah lega demam balik tuan-tuan. Ustaz Kazim jadi calon pula dah. Lah. Subhanallah. Besok pula tarik diri pula. Udah pening pula aku ni, ya Allah. Aku dah baru semangat nak balik kampung, malah dah balik kata dia. Macam-macam tuan-tuan. Antara benda yang saya bincang dengan Tuan Presiden baru ni, saya kata Islam kena kuat supaya kita boleh buat satu benda. Islam adalah agama persekutuan tanah Melayu, agama persekutuan Malaysia, berfahaman ahli sunnah wal jamaah. Saya minta cakap, letakkan ahli sunnah wal jamaah sebagai pegangan kita. Tambahkan lagi, betul. Kalau tak buat yang ni, Datuk Seri, saya cakap, kita tak tahu besok anak kita, hak Syiah pun dia masuk, hak Pahamah, hak Nur dia masuk, Pahamah, hak ni dia masuk. Besok rumah kita balik, anak-anak dekat 10 mazhab masuk. Bukan mazhab, 10 ajaran. Kamu ajaran apa pula Leha? Kamu ajaran apa Zain? Sebab itu tuan-tuan, kita memerlukan kekuatan ini. Bila kita lemah, orang akan ambil kesempatan daripada kita. Maka wa aqimus solah di sini maksudnya ialah jaga agama kita. Jaga kedudukan agama kita. Jangan hari ni main halai balai je buat. Jangan ambil tak kisah je tentang agama kita. Saya takut tuan-tuan, bila kita semakin bertelagak, kita semakin mengecil. Dan bila semakin mengecil, kita tidak ada lagi suara. Kita tidak ada lagi kekuatan. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita duduk di Indonesia, kalau tuan-tuan tinggal di Indonesia, bergaduhlah macam mana pun, bergaduhlah macam mana pun tak apa, mai pemilu, mai pilihan raya bertekak, pompang, lalah naik Susilo Bambang Yudhoyono, pompang, lalah naik Joko Widodo. Tak apa, yang akan naik ialah orang mereka, bangsa mereka. Bergaduh tuan-tuan. Kita pergi ke Filipina, mari pilihan raya, pompang. Bila naik presiden, tetap bangsa mereka. Sebab bangsa mereka, kaum mereka ialah majoriti di tempat mereka. Di Thailand, baju kuning gaduh dengan baju merah, tunjuk perasaan, pompang. Lalah naik Taksin Sinawat, jatuh Taksin Sinawat, naik pula Cuncalut Biyadut, kita nak sebut pun tak erti. Yang menguasai tetap mereka, sebab mereka 90%. Orang Filipina, rakyat dia 90% bangsa dia. Orang Indonesia 100%, 90% orang Indonesia. Bangladesh bergaduh nak jadi presiden. Yang tetap jadinya tetap bangsa mereka, sebab 100% bangsa mereka. Arab bergaduh siang malam, lantaklah tuan-tuan. Yang akan memimpin mereka juga ialah bangsa mereka juga. Tetapi berbeza dengan tempat kita. Kita ni tak apa nak ramai. Kalau kita bertelangkah,
Belum tentu kita menguasai. Mungkin hanya seorang menguasai di atas, yang di bawah dia tu pula yang menunjuk arah pada dia. Ini berbahaya ni tuan-tuan. Jadi boneka. Ayat ni kita takut. Sebab itu Allah Ta'ala kata di sini, perteguhkan agama kamu, kuatkan agama kamu. Kerana kekuatan bangsa kita, kekuatan umat kita ialah dengan agama kita. Tapi kadang-kadang kita tak nampak benda ni. Kita kata tak apa, kita cubalah. Cuba. Baju boleh cuba, seluar boleh cuba. Rasa tak selesa, tukar lain. Tapi benda yang melibatkan kuasa bukan untuk dicuba, tuan-tuan. Yang kedua kata Allah, pergilah jaga ekonomi, wa atuz zakah, bayarkan zakat. Allah sebut dalam ayat itu bayar zakat, bayar zakat. Nak bayar zakat apa kalau miskin? Nak bayar zakat apa kalau tak ada duit? Nak bayar zakat apa kalau tak ada harta? Nak bayar zakat apa kalau tak ada duit? Maksud bayar zakat ialah awak masuklah bisnes. Awak adakan harta. Awak tumpukan bisnes. Awak tumpukan mencari harta. Bila awak dah kaya, awak bayar zakat. Tapi sayang tuan-tuan, berapa banyak orang yang pegang ayat ini? Orang kita pegang, tak apa, tak jadi kaya pun. Kita bukan nak dunia, kita nak akhirat. Tak apa, tak ada duit pun tak apa. Kalau banyak duit, nanti lambat masuk syurga. Sebab yang masuk syurga awal orang miskin. Orang kaya lambat-lambat. Kita miskin pun tak apa, kata dia. Habis tu di mana nak letak ayat dalam ayat ni? Allah kata bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Jom tuan-tuan, selepas pilihan raya selesai, kita duduk semeja balik, bincang balik, macam mana nak bangunkan ekonomi kita. Yang mana yang telah dirancang, yang mana yang telah disusun berpuluh-puluh tahun, yang boleh menaikkan, majukan ekonomi kita, mari kita buat balik. Sebab itu waktu ni kena fikir siapa yang boleh membangunkan balik ekonomi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia takkan ubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itulah yang mengubah nasibnya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kalau kaum itu sendiri tak ubah. Ayat ni menjawab persoalan, Ustaz, kita tak boleh berjuang berdasarkan kaum. Kita tak boleh bercakap berkenaan dengan kaum. Itu asabiyah, Ustaz. Mana boleh berjuang atas nama kaum? Mana boleh berjuang atas nama bangsa, Ustaz? Habis tu kita berjuang atas nama agama. Habis tu ayat tadi sebut apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah takkan ubah nasib sesuatu kaum. Di mana kamu nak letak ayat ini? Berpuluh-puluh tahun ada orang yang membawa fahaman, memperjuangkan nasib kaum, memperjuangkan nasib bangsa adalah asabiyah dan kena tolak. Siapa yang memperjuangkan asabiyah, tak betul. Tak betul, kata dia. Tuan-tuan, kita nak membangunkan ummah kita. Nak menjaga kebaikan ummah kita. Dan itu disuruh dalam Quran. Dan tidak ada orang yang boleh membangunkan ummah kita, bangsa kita, kaum kita, melainkan orang kita. Jadi jangan mudah sangat tuan-tuan, kok suka je nak cakap. Perjuangan berlandaskan bangsa, perjuangan berlandaskan nasionalisme. Nasional itu adalah asabiyah. Bawa bertenang dulu tuan-tuan. Di Mesir ada satu persatuan
Dulu-dulu ni, Persatuan Pelajar Malaysia, Persatuan Melayu Malaysia, budak-budak Melayu yang join. Masa mereka belajar di Mesir, mereka join Persatuan Melayu Mesir. Balik ke Malaysia, mereka kata tak boleh berjuang atas nama Melayu. Pelik. Di Mesir, waktu belajar agama, mereka masuk Persatuan Melayu Mesir. Boleh pula join Persatuan Melayu. Bila balik ke tanah Melayu, oh tak boleh berjuang atas Melayu. Salah. Tak kena ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala suruh kita kufu, memadailah, cukuplah daripada kita duk bertelagah tak habis-habis. Kamu majukan agama kamu, majukan ekonomi kamu. Cuba kita tengok negara-negara di dalam dunia yang yang dah tahan tangan dia, tidak lagi berperang, tidak lagi bergaduh. Saya bagi contoh negara Jepun. Dia datang tanah Melayu sampai ke Indonesia. Dia serang Indochina, dia serang Korea, dia datang ke semenanjung tanah Melayu sampai ke Indonesia, dia jajah Asia untuk Asia. Dia buat serangan, dia buat bunuh orang, dia zalim, dia curi emas apa semua. Last sekali tentera Amerika datang, bom Hiroshima, Nagasaki. Habis jadi padang jarak, padang terkukuk. Habis Yamashita pun serahkan pedang dia, dia pun balik. Kalau di tanah Melayu ni yang serah pedang dia Omar Rojek. Tak pernah faham, tak faham sudah tak. Omar Rojek serah dekat P. Ramlee. Sudin pun ada sekali, Esam Sudin. Yang mana ingat, tak ingat sudah. Cerita saja Hasan. Yang tak sempat nak serah diri, Saleh Kamel, buang tali barut Jepun. Akhirnya Jepun balik. Dan last dia terikat dengan perang Korea, semenanjung Korea. Lepas tu dia tutup buku. Aku takkan perang lagi, aku tak nak bergaduh lagi, aku tak nak gaduh lagi, aku nak jaga negara aku. Dia majukan ekonomi dia. Selepas hanya beberapa tahun, dia tumpu pada ekonomi. Sekarang, cuba tengok di luar. Abang Haji datang naik kereta apa? Toyota Corolla. Kak Timah datang naik motor apa? Honda Cup. Abang Bidin naik motor apa? Yamaha Y3 suku. Seluruh dunia dia kontrol kereta, automobil. Habis dia mari motor, dia mari kereta. Bukan kata motor dia mari, Ajina motor pun ada di rumah kita. Ajinomoto tuan-tuan, pendek botak kita. Sekarang buat hantar Ajina kereta pula, bukan motor lah. Bayangan tuan-tuan, buka aircon Jepun, tengok jam Jepun, tengok lampu kipas angin Jepun, basuh kain Jepun, buka televisyen Jepun, buka radio Jepun, selipar Jepun. La ilaha illallah. Dia orang jadi kaya tuan-tuan. Benda ni kita dah buat. Kita majukan ekonomi kita. Macam-macam benda kita buat tuan-tuan. Nak tolong orang kita, bagi modal lah, bagi usaha nita lah, usahawan lah, pertanian lah, apalah. Tapi kalau asyik nak bergaduh, sampai bila nak naik benda ni? Benda jalan dah dibuat, sampai bank pun dah ada dah nak tolong. Tapi kalau kita asyik bergaduh, dia tak jadi ke mana? Kutuk dalam Facebook, kutuk dalam, lama-lama lemah semangat. Sebab tu tuan-tuan, bila kita ingat perangai Jepun,
Dia tunjuk hebat, dia tak kutuk bangsa dia. Saya ulang balik, Jepun dia tak pernah pelekeh bangsa dia. Cuba tengok Ultraman, pernah kalah? Tak pernah. Dia pangkah mampu raksasa tu. Cuba tengok orang Jepun, mata sepek ke mata besar? Sepek. Cuba tengok kartun Jepun, mata dia besar ke kecil? Pasal apa mata Jepun semua jadi besar kartun? Asal lukis kartun je semua mata besar. Doraemon, mata Shizuka ke, mata Doraemon ke, mata Giant ke, semua mata besar-besar. Dia takkan pelekeh bangsa dia. Dia up. Tuan-tuan beli kereta Jepun, tulisan Jepun pun ada. Dia tak tinggal tulisan dia. Saya seronok mai Pahang ni tuan-tuan. Tengok di sana Jawi. Alhamdulillah. Tengok restoran ni pun tulisan Jawi. Sebab saya tak masuk. Rupa restoran Cina. Allahu Akbar. Kita martabatkan balik. Walaupun ada duk bantah apa. Ni hak kami punya. Ni tulisan nenek moyang kami punya. Jaga benda ni. Dulu kita pergi belah negeri lain saja ada tulisan Jawi, mai Pahang pun ada. Tuan-tuan yang saya hormati, akhirnya sekarang Jepun, bila ekonomi dia kuat, pertahanan dia kuat, agak-agak siapa yang nak ajak Jepun perang? Negeri mana yang nak ajak Jepun perang? Oi Jepun, mainlah perang. Tobatlah home, tak berani. Mereka ada senjata canggih, mereka ada tentera canggih sebab ekonomi mereka kuat. Lepas saja Jepun, Korea Selatan pula dah. Dia berperang sama-sama rakyat bergaduh, sama-sama rakyat Korea. Asal ni bergaduh, sampai satu masa mereka stop. Kita tak payah lagi. Kita bangsa Korea. Pakat Korea pula. Hari ni Korea boleh lawan teknologi Jepun. Cuba tengok handphone Mak Ngah. Samsung. Telefon Mak Lang. Samsung. Lah. Cuba tengok kereta di luar. Hyundai. Kia. Sonata semua dah ada. Kia Forte dah ada. Mereka datang buat bangunan, mereka datang buat jambatan, mereka buat macam-macam. Satu dunia tuan-tuan hari ini. Sangyong semua ni ada. Malah mereka jadi orang paling kaya di Asia sekarang, orang daripada Korea Selatan. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi apa-apa. Mereka hidup untuk memajukan negeri mereka. Lepas Korea bergaduh, senyap, mari Cina pula. Last Cina sama-sama mereka bertekak tahun 1989. Bergaduh sama-sama dia orang. Tunjuk perasaan bergaduh. Lama-lama jangan gaduh. Duduk elok-elok. Sekarang Cina ni, akak-akak pergi cari jubah dekat suami di Mekah, made in China. Abang-abang beli ketayap dekat Mekah, made in China. Tadi saya tegur abang pakai jubah tu, ada tasbih kat tangan dia, made in China. Hari ni telur pun made in China. Kereta made in China. Yang abang-abang duk beli kereta Proton tu, teknologi Cina sekarang. Boleh bercakap, hi Proton, hot, terus dia pasal aircon. Hi Proton, radio klasik please, radio klasik keluar. Lah, hi Proton, parit, terus ke longkang. Datang onto tarik, apa yang kau jatuh dalam longkang? Aku cakap parit Perak.
kereta ni bawa dalam parit kita ni. Teknologi sekarang Cina, tuan-tuan. Tuan-tuan nak kipas yang besar, dalam dewan ni pasang kipas yang paling besar. Yang kecil-kecil ni tak payah. Nama dia kipas helikopter. Made in China. Sekali dia pusing, hilang bumbung ni. Sejuk terus sampai ke pagi, tuan-tuan. Teknologi Cina hari ni dia buat kapal terbang. Hari ni Cina buat roket. Dan mereka hari ni tak gaduh, pakai duit elok. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita pegang kepada Quran, duk elok-elok, apa yang kita boleh dapat? Tapi budaya dengki sama-sama kita, budaya musuh sama-sama kita. Kalau dah berperang tu habis-habis, all out punya. Sampai kita lupa kita adalah satu. Tuan-tuan yang saya muliakan, sayang hidup kita ni tuan-tuan, kita mempunyai peluang yang banyak. Tapi peluang yang banyak ni bila kita tak menghargai, belum tentu peluang itu akan datang. Dan kalau kita terlepas tuan-tuan, belum tentu kita akan dapat balik. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.